Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan sambung matematik dengan 5 bab 7 sukatan serakan data terkumpul. So untuk hari ini saya akan fokus kepada bagaimana kita nak membandingkan atau mentafsirkan dua atau lebih daripada set data terkumpul. Okay, sukatan serakan yang kita dah belajar julat antara kuartil, variance dan sisian piawai. So kita akan menggunakan mana satu yang sesuai untuk mentafsir data tersebut dan apa maksud nilai-nilai yang kita dah dapat. Okay, sila rujuk buku teks muka surat 225. Okey, buku teks ini ikut buku teks muka surat 215. Okey, bagaimanakah membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. So sekarang kita tengok seorang ahli botani menyamai 40 sampel untuk anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza A dengan B. So diameter kedua-dua ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan diameter bunga bagi hybrid A dengan hybrid B. So ada dua hybrid B, hybrid B. Kita tengok diameter dia. Lepas tu kita dapat dia punya selang kelas 13. So berdasarkan min dan sisian piawai, tentukan, so kita perlu min dengan sisian piawai. Tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. So kita daripada pengiraan min dengan sisian piawai, kita perlu buat justifikasi. So mana satu lebih mekar dan konsisten daripada nilai yang kita dapat. So seperti biasa, apabila kita dah dapat data yang diberi, kita mesti bina atau tukar dia dalam jadual kekerapan yang kita perlukan untuk kita buat pengiraan. So di sini kita perlukan diameter. Okey, kita salin saja diameter. Masih lagi kita guna diameter. Okey. Lepas tu kita akan gunakan kekerapan. Ingat, kita akan guna kekerapan walaupun dia kata bilangan. Kita akan guna kekerapan. Kekerapan adalah F kan. Untuk siapa punya kita kena buat perkiraan. Sekarang kita buat hybrid A dahulu. Untuk hybrid A, so kita perlukan diameter, kekerapan. Seterusnya kita perlukan apa? Titik tengah. Titik tengah. Lepas tu kita salin. So diameter kita apa ada? Kita ikut aja 13.0 hingga 13.4 untuk hybrid A. So sekarang kita fokus A dahulu. 48 ni. So kita masukkan dulu kekerapan dia 4, 8, 9, 10, lagi satu 9. So kita lengkapkan diameter dia, lengkapkan dahulu. Kita dah habis diameter. Lepas tu kekerapan pun kita dah habiskan sehingga 15.4, kekerapan dia 9. Kita titik tengah, kita cari hasil tambah dua nilai ni, kita bahagi 2. So nak cari titik tengah, kita akan guna apa? 13.0 tambah 13.4 untuk bahagi 2. So kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat, tekan kalkulator, so kita dapat 13.2. So sama juga, 13.5 tambah 13.9 bahagi 2, so kita dapat 13.7. Dan seterusnya kita kalau buat pengiraan, kita dah dapat jawapan dia 14.2, 14.7 dan 15.2. So titik tengah kita labelkan dia sebagai X. Seterusnya kita ada lagi 3 kolom untuk yang kita nak cari. Yang pertama adalah F darab X. Yang kedua adalah X kuasa 2. Yang ketiga adalah F darab X kuasa 2. So satu-satu kita darab. So yang pertama Fx adalah 4 darab 13.2. Kalau saya tulislah kecil-kecil ni 4 darab 13.2. So kita tekan kalkulator. 4 darab 13.2. So kita dapat 52.8. Satu-satu kita tekan kalkulator. 8 darab 13.7. So kita dapat 109.6. Seterusnya 127.8. 147. Dan yang terakhir kita dapat 136.8. So setelah kita dah selesai, so kita perlu buat apa? Kita perlu jumlahkan Fx. Tengok berapa. So kita jumlahkan
52.8 tambah 109.6 tambah 127.8 tambah 147 tambah 136.8. So kita dapat 574. Okey, ini dah. Okay, lepas tu kita cari kolom yang seterusnya, X kuasa 2. So X kuasa 2 tu maksudnya 13.2 kuasa 2. So kita tekan kalkulator. So kita dapat 13.2 kuasa 2. Okay, so 174.24. Okay, 13.7 kuasa 2. So kita dapat 187.69. Okay, dan seterusnya 201.64. Okay, mana yang perlu benda kita gunakan. Okay, 14.7 kuasa 2. Kalau tak ada, kita ambil je, salin aja. Okay, 216.09. Dan yang terakhir adalah 231.04. Okay, adakah dia perlu jumlahkan? Yang ini kita tak perlu jumlahkan. Okay, seterusnya F darab X kuasa 2, iaitu F kekerapan. Dari sini. Okay, F kekerapan yang ini kita pergi darab X kuasa 2 pergi darab X kuasa 2. So 4 darab 174 ni. So saya tuliskan macam ni, maksudnya 4 darab 174.24. Itu yang kita tekan kalkulator, 4 darab 174.24. So kita dapat 6.96. Okey. Okay, seterusnya 8 darab 187.69. So kita akan dapat 1501.52. Okay, seterusnya 1814.76. Okay, seterusnya lagi 2160.9. Dan yang terakhir adalah 2709.36. Okay, yang warna biru ni yang kita perlu jumlahkan. So X kuasa 2. Kita jumlahkan, tekan kalkulator. 696.96 tambah 1501.52 tambah 1814.76 tambah 2160.9 tambah 2079.36. So kita dapat 8253.5. lagi satu yang perlu kita jumlahkan adalah F. 4. Ni soalan sampel dah kata 40 kan. Kita ikut. So kita jumlahkan dahulu semua, barulah kita cari seterusnya. Kita cari apa? Kita nak cari min. Min adalah X bar. So min adalah sama dengan apa dia? Jumlah jumlah apa? Fx bahagi jumlah F. Kalau siapa yang dah lupa, ingat balik. 574 kita dah dapat 40. So tekan kalkulator, kita dapat 14.35. Okay, so sebab ini adalah dia punya diameter kan. So cm. So next kita nak cari apa? Sisihan piawai. Sisihan piawai. Kan sisihan piawai tu sama dengan apa? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 jumlah Fx kuasa 2 bahagi jumlah F tolak X bar kuasa 2. So kita masukkan semua nilai ke dalam tu. Okay, jumlah Fx saya letak kurungan 8253.5. Okay, bahagi 40. Okay, tolak kita punya 14.35 kuasa 2. Okay, tutup kurungan. Lepas tu kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.64 cm. Okay, so kita dah selesai untuk bunga hybrid A. Okay, seterusnya kita perlu buat lagi satu jadual untuk bunga hybrid B pula. Okay, sediakan ni. So jadual dia masih lagi sama. Okay, sediakan semua diameter. Okay, diameter. Okay, sama je. Bina lagi satu jadual. Memang banyak kerja. Okay, lepas tu kekerapan. Okay, lagi apa? Titik tengah. Okay, lepas tu kita perlukan lagi apa? Fx. X kuasa 2 dengan F darab X kuasa 2. Okay, kita cuba buat sekali lagi untuk jadual ni. Okay, so kita akan dapat diameter dia masih sama. Okay, kekerapan aja yang kita ubah. Okay, ikut jadual dia 9, 10, 8, 6, 7. Titik tengah pun masih lagi sama.
Okay, lepas tu barulah kita darab. Kekerapan adalah F, titik tengah adalah X. So 9 darab 13.2. So kita perlu darab, kita akan dapat jawapan dia. Okay, tekan kalkulator. So kita dapat berapa? F darab X adalah 108.8. Tekan kalkulator Okay, yang ini 137 dan seterusnya 103.6, 88.2 dan yang terakhir adalah 106.4. Seterusnya kita cari jumlah F darab X. Okay, tekan kalkulator. 118.8 tambah 137 tambah semua tambah jumlahkan saja. Okay, tekan kalkulator. So kita akan dapat 564. Okay, X kuasa 2 sama dengan apa dia? 13 kuasa 2 kan? Kan sama je kan yang tadi tu. Kita salin balik je. Tak payah tekan lagi kalkulator awak pergi salin semula kat jadual yang sebelum ni. 187.69 lagi 201.64. Okey, 216.09, 231.04. Okey, F darab X kuasa 2. So F sini darab okey, kekerapan pergi darab dengan X kuasa 2. So 9 darab dengan 174. So kita akan dapat okey, kita 1568 okey, 0.16 lagi 1876.9 okey, 1613.12 okey, 1296 dengan 0.54 dan seterusnya 1617.28. Okey, seperti biasa kita perlu jumlahkan F(x) kuasa 2. So tekan kalkulator, jumlahkan semua jumlahkan semua nombor ni, tekan kalkulator, jangan laju sangat. So akhirnya kita akan dapat 7972 dan akhirnya jumlah F yang seperti yang diberilah 40. Okey. Okey, lepas tu kita buat apa? Cari min. Okey, min adalah X bar sama dengan jumlah Fx bahagi jumlah F sama dengan 564 bahagi 40. So kita tekan kalkulator dapat 14.1 cm. Okey, nak cari sisihan piar Y. Okey, sisihan piar Y, simbol dia ini kan sama dengan apa? Punca kuasa 2. Apa dia? Kurungan jumlah Fx kuasa 2 bahagi jumlah F tolak min kuasa 2. So kita letaklah semua nombor yang ada. Okey, kita masukkan aja. Jumlah Fx kita ada 7972 bahagi 40 tolak 14.1 kuasa 2. So tekan kalkulator, akhir sekali kita dapat 0.7 cm. Okay, so sekarang kita kalau bandingkan, kita ada dua min kan. Min yang pertama, okay, min X bar A, katakan A kita dapat dia adalah 14.35. Tapi min X bar B kita dapat 14.1 cm. So ini maksud dia punya ni lebih besar. Dia punya diameter bagi bunga hybrid A lebih besar berbanding dengan bunga hybrid B. Kalau kita lihat sisihan piar Y pula, okay, dia punya sisihan piar Y, variance A sama dengan yang kita dah kira adalah 0.64 cm. Okay, variance B pula yang kita kira adalah 0.7. Okay, dia nilai dia pun lebih kecil. Lebih kecil maksudnya perbezaan dia tak jauh pun daripada purata min dia. Beza banyak apa? 0.64 cm saja daripada diameter dia punya kelopak bunga tu. Yang ini pula semakin jauh perbezaan dia daripada min. So maksudnya dia punya size dia ada yang kecil sangat, ada yang besar sangat. Okey, itulah maksud dia nak cari. So kesimpulan dia kita mengatakan bahawa ni jawapan Okay, so kita buat kesimpulan apa? Hybrid A menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar, kerana min-nya lebih besar. Okey, hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar kerana min-nya lebih besar daripada hybrid B. Okey, kita tulis 14.35 lebih besar 14.1 cm dan sisihan piar Y-nya lebih kecil. Okey, menunjukkan diameter kelopak bunga dia lebih konsisten.
Semakin besar CCM piawai, semakin jauh daripada nilai min dia, makin ada yang besar, bunga tu besar sangat, ada yang bunga tu kecil sangat. Kalau lebih kecil CCM piawai dia, maka lebih konsisten. Maksudnya saiz atau diameter bunga dia hampir sama. Itu maksudnya sisihan piawai. So kita dah selesai yang pertama. So sekarang kita nak pergi tengok latihan kendiri 7.2C, muka surat 216 di buku teks muka surat 216. Kita cuba buat sama saja. So sebuah kilang membuat bola perlu memantau. Dia ada ni 50 biji sampel. So sampel dia dah bagi 50. So kita dah tahulah jumlah F dia adalah 50. Lepas tu P dengan Q. So seperti biasalah, kita kena salin dahulu apa yang ada. So sini adalah tekanan angin. Unit dia adalah ni. Lepas tu kita perlu tulis apa? Kekerapan. Lepas tu yang ketiga adalah titik tengah. Seterusnya kita perlu lagi apa? F darab X, X kuasa 2, dan lagi satu Fx kuasa 2. So yang lain ni kita salin. Seperti biasa kita dah habiskan. Kekerapan dia ikut 7. Sikit. Kekerapan dia 7, 11, 13, 12, 5, 2. So kita dah selesai. Lepas tu kita masukkan titik tengah. Nak cari titik tengah apa dia? 8.0 tambah 8.9 bahagi 2. So kita dapat 8.45. Yang lain tu kita ikutlah pattern dia, 9.45, 10.45 dan seterusnya. Dan seperti biasa, kekerapan adalah F, titik tengah adalah X. So seterusnya Fx adalah kita darab. 7 darab 8.45. Satu-satu kita darab. 7 darab 8.45. So kita dapat 59.15. 11 darab 9.45 adalah 103.95. Dan kita cuba selesai. Kita kira sampai habis F darab X. Lepas tu kita cari X kuasa 2. 8.45 kuasa 2. So kita dapat 71. 71.40. Saya ambil 2 tempat perpuluhan saja. 9.45 kuasa 2. Saya dapat 89.30 dan seterusnya. Kita dah habiskan. Lepas tu kita darab F darab X kuasa 2. Macam tadi cakap lah, F darab dengan X kuasa 2. So kita darab 7 darab 71.40. So kita dapat 44.9.8. Lepas tu 11 darab 8, 9.30. Kita dapat 982.3. Dan kita buat seterusnya. Saya dah kira sampai habis, sampai dan terakhir. Lepas tu kita perlu jumlahkan apa yang kita perlu jumlah. Yang warna biru ni lah, jumlah F sama dengan soalan dah bagi kita berapa? 50. 50. Yang ni jumlah Fx kita cuba jumlahkan. Jumlahkan Fx. Semua Fx ni kita jumlahkan. Yang ni. So kita dapat jumlah Fx. Kalau tekan kalkulator kita dapat 525.5. Dan seterusnya kita jumlahkan Fx kuasa 2. Kita jumlahkan. Yang perlu jumlahkan ni 3 saja. So tekanlah kalkulator. Kita dapat jumlah Fx kuasa 2 sama dengan 5611.7. Lepas tu barulah kita cari min kan. So kita cari min. Ingat min adalah kita tulis apa? X bar sama dengan jumlah F X bahagi jumlah F sama dengan 525.5 yang kita dah dapat bahagi jumlahnya 50. Lepas tu tekanlah kalkulator. 52.5 10.51. Yang kedua kita cari apa? Sisihan piawai. Sisihan piawai. Simbol dia adalah yang ini. Satu saja. So sama dengan punca kuasa 2. Apa dia? Jumlah Fx kuasa 2 bahagi jumlah F tolak mana? X bar kuasa 2. Tutup kurungan. So kita masukkanlah semua nilai yang ada di dalam tu.
Okey, jumlah fx kita ada 5611.7. Jumlah f 50 tolak 10.51 kuasa 2. Tutup kurungan. So tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 1.332. Okey, saya dapat 1.332. Okey, lepas tu kita baru buatlah bahagian untuk yang ni adalah mesin P kan. So barulah kita buat lagi satu untuk mesin Q. Okey, buat lagi satu untuk mesin Q. Okey, sama kita buatkan semua yang sama. Okey, awak cuba awak kirakan, nanti kita akan dapat jawapan. Untuk tekanan kita salin saja. Untuk kekerapan kita pun salin ikut jadual mesin Q. Okey, titik tengah kita salin tadi tu, jadual atas sudah ada. X kuasa 2 pun ada dah di atas. So kita salin dahulu. Jangan pergi lagi tekan kalkulator tu, lambat sangat. Kita salin aja daripada jadual atas. Okay, lepas tu barulah kita buat lagi apa? F darab X. Lagi satu lagi F darab X kuasa 2. Itu barulah kita tekan kalkulator satu-satu yang kita buat. Okey, kita habiskan F darab X. Lepas tu kita habiskan F darab X kuasa 2. Lepas tu kita jumlahkan kedua-duanya. Kita kena jumlahkan. Okey, so kita dah jumlahkan. Yang ini pun dah jumlahkan. Ni ingat yang ni aja yang perlu dijumlahkan. Yang lain tu tak perlu. Lepas tu kita carilah min. Okay, min sama dengan min x bar sama dengan apa? Jumlah fx bahagi jumlah f. So sini adalah 582.5 bahagi 50. So tekan kalkulator, 582.5 bagi 50. So 11.65. Okey, untuk sisi hampir Y. Okey, sama dengan apa? Punca kuasa 2. Okey, jumlah fx kuasa 2 kita letak kurungan bahagi jumlah f tolak min kuasa 2. So kita masukkanlah semua nilai yang kita ada. Okey, 9757.05 bahagi 50 tolak 11.65 yang kita tadi calculate tu. Okey, kuasa 2. So tekanlah kalkulator. Okey, 7.71. Okey, so kita dah dapat. So cuba kita bandingkan. Okey, min yang pertama, okey, kita cuba bandingkan. Okey, kita ada min bahagi mesin P. Okey, kita ada tadi apa? 10.51. Nampak 10.51. Okey, min bagi mesin Q adalah 11.65. Okey, variance untuk P adalah 1.332. Okey, 1.332 ni variance. Okey, untuk Q adalah okey. Okey, ada pembetulan tadi saya dah betulkan di bahagian sini ada salah saya kira. So jumlahnya adalah 6840. Okey. Okey, pergi semak yang tadi saya ada salah. Okey, lepas tu kita masukkan ini pun salah. So kita masukkan 6840. So kita dapat 1.04. Okey, atau 1.038. Okey lah, katakan 38. So sini adalah 1.038. So kita bandingkan mana satu lebih baik. So kita nampak ini adalah lebih besar dan dia punya sisi yang piawai adalah lebih kecil. So itulah jawapan dia. Okey, mesin P mempunyai min ni, okey, sisi yang piawai ni. Okey, mesin Q menunjukkan ketetapan yang lebih baik kerana minnya berada dalam julat dan sisi yang piawainya lebih kecil menunjukkan mesin Q lebih konsisten. Okay, kita akan pilih Q sebab Q lebih baik. Okay, itu sahaja untuk soalan 1. Okay, cuba buatkan untuk soalan 2. Okay, buatkan sendiri. Cuba buatkan soalan 2. Nanti awak akan dapatlah jawapan. Jawapan saya akan bagi esoknya. Okay, sekian terima kasih.